Apa khabar? Inilah selalu saya cakap, negara ni dah separuh gila. Saya tak faham hari ni, negara ni dah tunggang langgang dah ni. Dah tunggang langgang. Perdana Menteri, dia macam tak center kepala otak dia. Untuk menunjukkan kehebatan, kesungguhan bekerja, maka telah memanggil mesyuarat pukul 5 subuh. Hari ni, 5 subuh tadi sebab balik daripada Bahrain terus panggil mesyuarat sebab ada benda yang nak update dengan semua anggota kabinet. La ilaha illallah. Saudara, negara ni dah hancur dah. Saya bagi tahu, daripada segi harga naik harga ni. Elektrik nak naik. Hari tu tahun lepas dah naik beberapa pengguna. Ni nak naik lagi. Harga minyak 95 selama ni. Oh yang naik tu diesel. Orang kaya masa Ustaz lagi pakai diesel. Orang miskin macam kita tak ada. Dia kata. Jadi tapi kali ni dah diberitahu dah. RON 95 minyak kuning tu pun akan naik. Indah Water dah naik. Bil air dah naik. Cukai 1,000 satu jenis cukai. Cukai CGT, cukai LGBT, cukai SST. Sampai saudara tahu tak, dalam Malaysia sekarang ada cukai minuman manis. Tahu tak? Dalam negara kita ni ada cukai minuman manis. Negara dipacu dalam keadaan yang sangat baik. Ketika dia cakap sangat baik itu, BSKL, Bursa Saham Kuala Lumpur, tahun lepas mencatatkan 2.4 bilion. Tahun 2023. Ketika dia minta 2023 bawa keluar duit ni, dana asing daripada dalam BSKL, 2.4 bilion. Tahun 2004, 4.2 bilion. Dan baru 2 bulan ini, dana asing yang dikeluarkan, baru 2 bulan, tahun 2025 ni. Belum habis pun bulan 2 lagi. Belum habis bulan 2. Negara sudah mengalami kecutan ekonomi daripada aspek pelabur asing BSKL 3.5 bilion. Negara dalam keadaan sangat teruk. Perdana Menteri buat apa Perdana Menteri? Perdana Menteri saudara, dalam, ini bukan kita cakap, dalam Parlimen Malaysia, diberitahu bahawa sepanjang tahun lepas Perdana Menteri telah menggunakan 44 juta duit rakyat untuk berjalan seluruh dunia. Tahun lepas, sepanjang tahun 44 juta. Bukan kita cakap. Menteri dalam Parlimen jawab soalan daripada wakil rakyat kita. Dan dia tak rasa dosa je. Tahun lepas 44 juta. Tahun ini, Perdana Menteri telah membelanjakan 16 juta. Tahun ini tu berapa lama ni? Bulan 2 tak selesai lagi. Berapa? 16 juta. 16 juta. Ustaz sebut tadi, bilion sana, bilion sini. Tapi hakikatnya apa berlaku dalam negara? Yang berlaku dalam negara, jahanam. Benda asas. Kalau nak cerita cerdik, susah. Kita cerita asas lah. Ni nak puasa. Lepas puasa, raya. Orang miskin, orang tak miskin, semua guna tepung gandum. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Tepung gandum bulan 12 hari tu. Bulan Disember. Shilling betul-betul diaraskan RM1.35. Dicabut hari ni ada tempat RM3 lebih tepung gandum. Ekonomi berada pada tahap baik. Sebab apa? Tanya rakyat apa khabar? Baik. Saudara, kita dalam keadaan sangat tidak baik. Kita dalam keadaan sangat teruk. Malam ini, saudara, saya ucap terima kasih kepada penganjur.
Saya lama sangat mengidam untuk datang ke Bukit Gantang. Untuk berceramah di depan orang Bukit Gantang. Satu, kerana saudara orang Perak. Orang Perak ni adalah saksi hidup bahawa UMNO adalah pengkhianat orang Melayu. Sebab apa? Sebab di negeri Perak ni, beza 4 kursi je lagi. Maknanya, kalau UMNO masuk sini, kerajaan Melayu Islam sangat selesa untuk mentadbir negeri Perak. Malah, kalau bincang, dia nak sangat ke Buloh naik di Menti Besar pun, kita boleh bincang. Tapi soal dia, rundingan berlaku awal untuk mereka beri kuasa kepada Anwar dan DAP. Kedua ialah saya nak datang Bukit Gantang ini, saya ada banyak dokumen. Saya rasa sebahagian daripada dokumen dia telah menyumbatkan saya dalam lokap juga sekali. Zaman Anwar Ibrahim ni tak boleh cakap benar. Cakap benar ada dokumen tangkap. Cakap benar ada dokumen tangkap. Saya ni lawan Perdana Menteri Mahathir bin Mohamad, Abdullah Badawi, Najib Razak. Saudara, saya bagi tahu saudara, Anwar Ibrahim adalah Perdana Menteri paling teruk daripada seluruh Perdana Menteri yang dia pernah lawan. Kalau bab tangkapan ni, zaman Mahathir, budak kantong bendera kena tangkap tak? Tak. Zaman Pak Lah, budak edar risalah kena tangkap tak? Tak. Zaman Najib, yang dia tangkap, zaman semua ni yang ditangkap adalah pemimpin, orang politik. Era rakyat kita dulu guling atas jalan, kenalah sekali. Tapi soal dia hari ini, hanya kerana like dekat Facebook pun boleh kena tangkap. Orang tanya, Cikgu Bat, saya ni saudara jadual penuh. Saya dah cakap, saya tak kira. Kali ni saya nak enjot betul-betul. Minggu lepas, Pantai Timur. Sebelum tu, Selatan. Hari ni jadual malam ini di Bukit Gantang. Balik daripada Bukit Gantang, tidur di Gopeng. Sebab esok pagi-pagi ada kem latihan di Gopeng. Saya nak syarah, depan armada yang dihimpunkan daripada satu Malaysia, ketua-ketua armada, saya nak cakap jangan pakai skirt macam pemuda lalat, kita kena berlawan dengan berani. Lepas saja Bukit Gantang, akan terus himpunan TikTokers Utara diadakan di Sungai Petani. Petang, terus bertolak ke Greek. Malam ceramah di Greek. Lepas Greek, terus 2 program, esoknya Ahad di Kanga Perlis, Kanga dan Arau Perlis. Saudari yang saya hormati sekalian, kenapa benda ini kita lakukan? Kenapa saya rasa? Sebab saya rasa ini kedudukan daripada sudut rasuah, daripada sudut salah guna kuasa, daripada sudut merompak bangang mentadbir negara, itu satu bab. Saya nak sebut satu-satu sekarang. Saya janji dengan saya bawa semua dokumen. Tapi yang saya nak sebut yang menjadi kewajipan, bab lain tu saudara boleh kira fardu kifayah juga. Ada orang buat yang lain tak payah, tak apa. Tapi ini sudah menjadi kewajipan kepada kita semua. Apabila Islam, bangsa kita saudara, sedang diperkotak-katikkan, sedang dihina dan sedang diragut dalam tanah Jawi, tanah Melayu, tanah air kita. Bangsa Melayu bukan bangsa menakluk. Mana satu tempat Melayu pernah pergi takluk daripada dulu sampai sekarang? Tak pernah. Tapi dia bukan bangsa yang senang-senang kau jajah. Bangsa Melayu ni saudara, dia bangsa yang berkhemah. Tapi jangan sampai kau himpit ke dinding betul-betul. Sebab bangsa Melayu dia ada amuk yang orang lain, orang putih pun tak boleh terjemahkan benda itu. Apa yang berlaku hari ini, saudara kena sedar. Semua benda atas dasar yang terjadi, atas dasar benci dan dengki dan nak mengubah sejarah negara. Jawablah daripada aspek apa? Aspek beras. Okey, baik, beras.
Saudara tahu apa punca beras berlaku? Tahu kenapa bagaimana mulanya beras tempatan boleh hilang semua? Adalah kerana kebencian bangsa terhadap kebencian mereka terhadap bangsa Melayu. Beras dulu, beras tempatan ni hanya boleh diproses oleh bernas. Orang di belakang bernas ni orang Melayu. Tapi tiba-tiba mereka mengatakan apa? Monopoli. Monopoli. Maka dibuka siapa-siapa pun apa nama ni boleh proses beras. Itu satu. Tapi yang lebih penting apa dia? Beras import. Yang boleh import beras selama ni bernas. Import beras, proses beras, letak beras. Tak kisahlah Faiza ke apa ke nak buat beras, mesti melalui bernas. Akhirnya hari ini, lesen ini dibuka seluas-luasnya. Maka, beras tempatan tak sempat masuk paket tempatan, dimasukkan dalam paket import. Kan itu beras tempatan hilang. Anwar Ibrahim jawab di parlimen, apabila petani-petani bergerak pergi ke Putrajaya, bercakap soal kepayahan petani, dia boleh jawab apa dia? Oh, tak ada. Saya dah naikkan. Oh, naikkan itu, bantu ini, bantu semua benda. Oh, dulu harga lantai rendah, sekarang harga. Isu dia bukan itu. Isu dia ketika kerajaan lain itu, baik di bawah Najib Razak yang kamu tuduh rasuah sekalipun. Pada ketika itu, tahap kehidupan tidak sekejam ini. Bila petani bergerak, kamu bercakap dalam parlimen, kita dah habiskan juta untuk harga lantai yang selesa bagi petani. Saya nak bagi tahu saudara, juta itu hilang rasuah jahanam. Duit kita jahanam. Sebab apa? Beras tempatan tidak dikawal. Sebab apa? Semua orang boleh import beras, semua orang boleh import beras, boleh packing beras. Beras datang daripada mana? Takkan tu pun tak boleh nak gaji. Takkan tu pun tak boleh nak kawal. Yang sampai engkau bermesyuarat pukul 5 pagi. Apa kejadahnya hari ini? Saudara-saudari yang semati sekalian, ia berpunca daripada kebencian mereka. Hari ini, saya dalam bab ini memang takkan kompromi. Saya bagi tahu saudara, dalam isu kekemat, semua orang cakap ini isu ketinggalan zaman. Tak, saya nak semua orang faham isu ini. Orang UMNO, orang apa pun, selagi dia memegang kalimah La ilaha illallah, baik dia bukan Melayu, bukan Islam, yang memegang kontrak sosial sebagai kunci kestabilan, kena faham benda ini. Kekemat ini saudara memang sebuah company yang jahat. Mula-mula secara sengaja buat stoken tulis kalimah Allah. Tapi akhirnya disambut dengan deruan politik oleh pemuda UMNO. Sampai keluar Instagram, pegang pedang. Ni, apa namanya ni, ketua pemuda lalat ni? Akmal. Keluar pedang. Saya nak bagi tahu, saudara, apabila orang Melayu bangkit, orang Islam bangkit, malah saya ada sahabat saya orang Cina yang benci dengan dia kata benda ni tak patut berlaku, selama ni kita aman, kenapa perlu ada sebuah perniagaan, entiti perniagaan hina orang Islam sebegini rupa, pun dia boykot kekemat. Yang menyelamatkan kekemat siapa dia? Daripada bankrupt, Anwar Ibrahim. Anwar Ibrahim. Dia bawa kekemat pergi ke luar negara sebagai delegasi. Ketika tu dia dah ditangkap dan didakwa kerana menghina delegasi. Mana pemuda UMNO? Kerana itu UMNO kena sedar, semua benda ini hanya wayang gambar. Seperti mana kempen ketika pilihan raya yang lepas, kononnya UMNO lawan DAP apa semua. Pada ketika sebelum pilihan raya yang lepas, memang Zahid sudah berbincang dengan Anwar dan DAP untuk menggadaikan Melayu ini. Hanya kerana lepas kes mahkamah. Begitu juga ketika isu stoken kekemat. Akhirnya yang kena dakwa siapa? Saya.
Saudara tahu tak saya kena dakwa 2 kes dalam kekemat itu? Kerana saya mempertikaikan bagaimana bahagian protokol kerajaan Malaysia membenarkan seorang penjenayah, lebih-lebih lagi penjenayah yang hina kalimah Allah, boleh menghadap Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Saya kena dakwa. Tapi saya takut, saya gentak, insya-Allah selangkah pun tidak ke belakang. Saudara yang saya hormati sekalian, akhirnya dia mengaku dalam mahkamah yang kononnya dia di media bersilat itu ini, tapi akhirnya dia mengaku dia bersalah dalam mahkamah. Ya betul, dia bersalah. Maknanya dia tahu benda itu berlaku. Dan dia didenda RM60,000. Untuk tycoon macam ni, itulah nilai kalimah Allah, saudara. RM60,000. Saudari yang saya hormati sekalian, baru ni timbul pula isu sandwich. Saudara tahu JAKIM sambut. Saya faham Ustaz pernah jadi menteri, pernah mengawal JAKIM. Tapi JAKIM sekarang di bawah sangat berbeza. Saya faham ada pegawai-pegawai sedang struggle mengatasi semua tekanan yang diberi pada JAKIM. Saudara tahu atau tidak? Saya bagi tahu ni faham betul-betul. Kilang buat sandwich. Kilang buat sandwich. Kilang ni dia tak niaga dengan orang sandwich. Dia hantar kedai kek, dia hantar 7-Eleven, dia hantar Petronas, dia hantar seluruh negara kedai kek. Macam-macam kedai. Termasuklah produk sandwich dia tadi. Sandwich dia hantar kepada juga KK Mart. Sampai di KK Mart, label itu sengaja ditukar. Supaya diletakkan perkataan ham. Ham ni sedang Google. Mana negara pun, ham, pork, lard, semua babi. Kenapa tiba-tiba KK Mart sengaja pakai perkataan ini dan sengaja menampak logo halal palsu? Oh, tahniah kepada JAKIM kerana berjaya menangani kes ini dengan baik. JAKIM pun keluar kenyataan, kes ini selesai. Kita dakwa dia. Dan kita telah berjaya merampas 6 keping roti sandwich. Dalam kenyataan JAKIM, saudara baca 6 keping roti sandwich. Saudara, pertama, kalau betul dan dia sengaja, sijil halal pun palsu, sepatutnya kau kena kedai Pak Leh, kilang Pak Leh jual tahu lah sini. Katalah kilang Pak Leh buat tahu, faham? Pak Leh bekal, kedai A, kedai B, kedai C, kedai semua. Tiba-tiba, ada seorang keracunan makanan. Makan tahu Pak Leh, sakit perut, terbayak-bayak. Mati seorang. Maka, saudara, kilang Pak Leh akan ditutup. Betul atau tidak? Betul ke tidak? Ni kilang sandwich ni tutup tak ni? Saudara, nampak tak macam mana bangsat orang Melayu Islam dilayan dalam negara ini? Dan ini sengaja. Sengaja. Untuk menjolok orang Melayu Islam. Supaya himpit orang Melayu Islam. Supaya akhirnya orang Melayu ni long lai, tak ada maruah. Saudara yang saya hormati sekalian. Dalam kes ini muncul seorang bangsat. Orang Melayu kononnya. Nama Harith Iskandar. Saya minta maaf, itulah bahasa paling sesuai. Dia telah buat posting dalam Facebook. Dalam muka buku. Dia cakap, dalam posting dia buat lawak. Ini saya tak tahu, orang kata dia komedi hebat sangat. Tapi saya tak tahulah macam mana dia jadi artis, kan? Dia tulis, ada gambar. Dia letak gambar, kopi Hamsap. Hamsap ni mencarut dalam bahasa Cina. HAMSAP, kopi Hamsap. Dia tunjuk gambar menu kopi Hamsap tu. Lepas tu dia tulis apa? Iman saya tetap teguh walaupun saya makan kopi Hamsap. Hamsap ham. Saudara, kawan-kawan lain dia sambut goreng kat bawah komen tu. Termasuklah seorang celaka nama Cecilia Yap. Dia komen apa? Kalau orang Islam sebut ham saja menggelupur, maka tukar nama Muhammad.
dengan HAM pada nama Rasulullah SAW disamakan dengan babi Islam. Kalau hari ini bapak kita, orang datang-datang boleh tujal nama, memang kita lempang orang tu. Ini nama Muhammad, saudara, nama Muhammad. Kita hanya boleh masuk syurga akhir sekali kita jumpa siapa? Muhammad. Barwa ni, saudara, tak kena apa. Yang aku ni komen sikit, saya ni telefon saya dah setengah lori dah kat Bukit Aman tu. Telefon saya setengah lori dah kat Bukit Aman. Ni polis-polis ni dengar. Kamu pakai kalimat Allah Muhammad di dada. Dia makan gaji, tapi jangan sampai tak ada maruah. Saudara, nama Muhammad, nama Rasul kita, diletakkan, disamakan dengan babi. Bila kecoh, bila meletup, tiba-tiba polis kita sedang mencari siapa dia, Sisili Ayab. Saya kata, apa kebangang sangat? Ini Facebook, kau pergi gambar dia, adalah dia. Saya naikkan gambar dia, saya tag Ketua Polis Negara. Akhirnya, dia hantar peguam. Peguam dia cakap apa? Sisilia minta maaf kerana tersilap. Tutup kes, bungkus. So, ada orang yang tak boleh tahan. Ada seorang lelaki, budak muda, umur 34 tahun. Ada anak kecil 2 orang. Umur dia 34 tahun. Budak Melayu. Dia komen dekat Haris Iskandar punya status. Dan dia kata, aku bunuh engkau. Dia komen apa? Aku bunuh engkau. Saya, budak muda tu dekat mana? Budak muda ni, budak Melayu Islam ni dekat mana sekarang? Dalam penjara. 2 hari je polis selesai kes dakwa, masuk terus penjara. Ini negara apa ni? Ini negara apa? Penjual jagung minta maaf, Sisilia hina Nabi. Penjual jagung. Saya kata okey. Memang dia tulis poster, dia tak nak jual dekat dengan India ke dengan Keling apa kan. Saya setuju, tak apa, dakwa. Tapi dia dah minta maaf. Ada kumpulan-kumpulan India datang cari dia. Paksa dia buat sidang media. Dia minta maaf. Tapi dia minta maaf sendiri dengan dia keluar TV. Tak cukup. Sisilia Yap ini tak payah. Dia hantar lawyer je. Minta maaf. Saudari yang saya hormati sekalian. Kerana itu, Ustaz sebut tadi, kita pernah bersama DAP. Ya betul. Saya juga antara favourite penceramah DAP. Dulu mana tokong aku tak pergi. Kan? Anwar suruh hafal satu ayat Ustaz. Woman tu se-icaran. Kita satu keluarga besar. Budak-budak PKR ni buat tokoh lumus ni nak bercakap Cina kan. Ada satu majlis tu, dalam satu pilihan gaya kecil, saya ingat lagi. Dia boleh punyalah hebat kan. Sampai dia dapat mikrofon, dia pun jerit, ni apa, Mani Hao. Senyap orang Cina. Mani Hao. Kali ketiga gelak semua orang Cina. Saya tanya Cina tu, kenapa kau gelak? Tak, masalah dia, ni hao ma. Kau apa khabar? Ma ni hao, mak kau apa khabar? Apalah ditanya mak orang lah. Punyalah buat kau tumpeh ni. Nak menjadi Cina. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Tapi ketika tu hujah saya apa? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Semua orang Melayu jangan takut. Kenapa? Kerana yang menjaga orang Melayu ini perlembagaan negara. Islam, agama, persekutuan ada dekat mana? Perlembagaan negara. Raja-raja Melayu ada mana? Perlembagaan negara. Bahasa Melayu, perlembagaan negara. Hak Bumi Putera, perlembagaan negara. Setuju? Setuju semua orang. Kerana itu kita jangan takut DAP. Tapi hari ini saudara-saudara memang perlu dan wajib memusuhi DAP.
Dan semua yang bekerjasama dengan DAP. Kenapa cikgu dah berbeza? Dulu cikgu kawan boleh, kenapa sekarang UMNO tak boleh? Saudara, sebab sekarang dah nampak perlembagaan negara tulis dengan jelas Islam agama persekutuan. Lain agama boleh amal. Kita perlu lindungi. Dan dalam perlembagaan juga tulis apa? Tulis dengan jelas bahawa agama lain tak boleh, jenayah, haram. Hukum dia didakwahkan, diperkenalkan, dipromosikan kepada orang Islam. Faham? Jelas ni perlembagaan orang dulu-dulu buat. Kamu Islam agama rasmi, lain ni patut dilindungi. Bukan kata hari Ahad, hari pagi, hari malam, hari apa dia nak semayang, kita kena lindungi dia. Tapi syaratnya, tidak boleh dakwah, tidak boleh promosi, tidak boleh perkenal, tidak boleh sebar agama lain di kalangan orang Islam. Itu adalah perjanjian pembentukan Malaysia ini. Tetapi malangnya, belum dia menang 2/3 lagi, dia dah mula buat perangai. Dia menyebabkan saya berfikir, apa perangai dia? Saya difitnah dalam parlimen, saya tak boleh jawab. Ini yang saya marah ni sebab baru ni Ustaz dalam parlimen masa beruas berucap. Beruas dengan Kohab. Dia cerita rumah dia kena bakar. Saudara tahu ni Barwa ni cerita rumah kena bakar. Oh, sebab saya bukan tuduh ada parti bakar. Tapi ada orang-orang yang dalam parti ni mempengaruhi orang untuk bakar rumah saya. Bangun saya dengar dalam rakaman tu daripada sebelah Perikatan Nasional. Cakaplah siapa? Contohnya Cikgu Bat. La ilallah, Barwa punya. Kan itu saya kata, kalau berani kau datang depan, kau cakap, kasut kau makan kat muka. Sebab ini bukan main, saudara. Apabila dia mencampuri urusan kita, macam contohnya ialah Hanayo. Bila Hanayo sebut nama saya dalam parlimen, ini puak-puak DAP seru 3-4 orang seru nama Cikgu Bat. Jangan sampai Cikgu Bat masuk parlimen betul-betul. Hanayo. Kenapa? Bang, Hanayo ni Menteri Belia dan Sukan. Menteri Belia dan Sukan, dia guna duit kementerian. Duit yang sepatutnya bantu atlet. Duit yang sepatutnya bantu belia berniaga. Duit yang sepatutnya bantu pembangunan persatuan-persatuan belia. Duit itu digunakan, ditarik, diberi ke sebuah agensi. Dia bukan NGO, agensi di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Nama agensi tersebut ialah Impact Malaysia. Impact Malaysia ni yang buat Syed Saddiq ketika Syed Saddiq jadi Menteri Belia untuk mempelopori sukan-sukan, e-sport dan bawa budak-budak muda untuk pakar dalam bidang-bidang IT. Akhirnya di bawah Hanayo bagi duit juga, suruh apa? Suruh anjur program Jom ke Gereja. Kamu buat poster dalam bahasa Malaysia, sebarkan. Maksud dia apa? Maksud dia nak tarik budak Islam untuk bawa dan perkenalkan kepada agama Kristian di gereja. Saya rembat, saya buat report polis, saya harap betul-betul. Saya ingat sebulan saya difitnah oleh Hanayo ni, menyebut nama saya di mana-mana tanpa boleh jawab. 3 sebulan main. Ini berpunca daripada fitnah yang dimulakan oleh Cikgu Bat. Ini punca daripada fitnah yang dimulakan oleh Cikgu Bat. Tapi persoalannya apa? Alhamdulillah, kerana ahli parlimen bangkit, apa semua dalam parlimen pun tentum. Akhirnya istana pun berbunyi, Majlis Agama Islam Selangor mengeluarkan arahan, maka program tersebut ditangguhkan, bukan dibatalkan. Saudara, belum pindah perlembagaan ni, belum pindah perlembagaan. Perlembagaan ini masih ada, yang menghalang itu ada, tapi akhirnya dia buat Jom ke Gereja. Itu belum pindah perlembagaan. Perlembagaan ni bukan kitab Quran, tak. Perlembagaan boleh pindah, boleh pindah perlembagaan. Macam mana nak pindah perlembagaan 2/3 dalam parlimen? Saudara, mereka sedang merancang persepadanan semula untuk memperolehi 2/3.
Cikgu takkanlah macam ni. Yang buat apa ni siapa? Kerajaan. Kerajaan yang buat. SPR yang akan siapkan cadangan. SPR ni siapa? SPR ni siapa? Ada handphone, pergi cari SPR. Tengok ahli lembaga SPR tu, pesuruh jaya dia. Timbalan SPR siapa? Azmi Sharom. Profesor Azmi Sharom ni apa? Ingat tak macam mana asalnya kalimah Allah ini yang kerajaan akhirnya membenarkan untuk semua agama pakai. Saya kena faham bahawa kerajaan Ibrahim ini kalimah Allah semua agama boleh pakai. Lepas ni jalan, nampak gereja, nampak kalimah Allah, berhenti nak semayang, tempat semayang jam. Kena tengok. Sekarang mereka tak pakai, tapi lepas ini macam mana? Gereja boleh pakai, kuil boleh pakai, semua boleh pakai. Sebab bermula daripada sebuah saman yang dibuat, yang di mana saman ini boleh dilaksanakan apabila ada orang-orang Melayu Islam mempersiapkan affidavit. Affidavit tu antara yang melaksanakan siapa, yang persiapkan siapa? Ni Adun Perak ni, DAP ni siapa? Aziz Bari. Aziz Bari tu yang buat affidavit, sokong suruh saman. Yang buat siapa? Azmi Sharom. Siapa Azmi Sharom ni? Sekarang timbalan SPR. Dalam SPR ada siapa? Ada 7 orang. Antara board director dia siapa? Selama ni SPR ni pegawai kerajaan, semua orang pakar-pakar dalam pentadbiran perlembagaan. Hari ini siapa? Tokoh korporat. Antara dia siapa? Datuk Lee Bipang. Siapa Lee Bipang ni? Board director Genting Berhad. Dalam SPR. Genting ni tak menega nasi lemak. Walaupun baru ni kerajaan Pahang bagi logo halal. Status halal kat Genting. Genting ni meniaga judi. Ada siapa lagi? Ada wakil daripada NGO yang terkenal dengan gerakan liberal dan pluralnya. Akhirnya apa jadi? Saudara, 222 parlimen. Ada yang akan bertambah, ada yang akan dimansuhkan. Kerana pengundi dah ramai, kawasan-kawasan besar akan dipecahkan. Bukit Bintang pecah 2, DAP menang lagi. Seremban, Rasa pecah 2, DAP menang lagi. Seputih pecah 2, DAP menang lagi. Bangi pecah 2, DAP pecah 3, DAP menang lagi. Tapi saudara, kawasan-kawasan orang Melayu seperti Larut, seperti Bukit Gantang, tak sampai 100,000. Kawasan 300,000, 400,000 pecah supaya banyak. Kawasan yang bawah 100,000 padamkan, cantumkan supaya mudah diuruskan. Maka Melayu akan berhilang berpuluh kawasan parlimen dan mereka bertambah berpuluh kawasan parlimen. Ketika itu UMNO, sedarlah kamu hanya alas kaki kepada puak-puak ini. Saudara kena faham betul-betul. Keadilan tu tubuh atas dasar kononnya deklarasi pematang pauh. Ingat deklarasi pematang pauh, kita sebahagian besar ni samalah menjerit dulu bagian. Kan? DAP tu ditubuhkan atas dasar apa? Deklarasi Setapak 1967. 3 hari lepas, 4 hari lepas, DAP mula padam benda tu. Sebab saya syarah benda ini saja. Saudara, tapi mereka padam link. Tapi konten masih ada. Type deklarasi setapak dekat Google, type deklarasi setapak 1967 DAP. Saudara akan disambungkan dengan laman sesawang rasmi DAP. Deklarasi setapak apa dia? Menganggap musuh utama perkauman sebagai kezaliman. Apa yang dimaksudkan perkauman? Ada yang bumi putra dan bukan bumi putra. Dia nak mansuhkan. Islam sebagai agama rasmi, agama negara ini perlu menjadi sekular sepenuhnya. Negara tak boleh, agama tak boleh campur tangan dan kawal pentadbiran. Dan lantas yang di-Pertuan Agong, saudara, akan menjadi sasaran untuk dimusnahkan. Sistem raja-raja Melayu. Kerana itu benda ini, saudara faham betul-betul. Saudara faham betul-betul. Faham betul-betul benda ini. Saudara, tak pernah jadi dalam sejarah. Tidak pernah jadi dalam sejarah. Agong bertitah keluar dalam surat khabar. Agong bertitah. Sekarang ni media internet lah. Kan? Saudara, emotikon gelap.
paling banyak terhadap titah yang di-Pertuan Agong. Orang gelak, saudara. Adakah gelak itu derhaka? Saya rasa, ya Allah, saya rasa sedih. Tapi betul lah. Bila semua keadaan ekonomi teruk, tiba-tiba titah membuka persidangan, menyatakan, menggambarkan seolah-olah ekonomi di bawah pentadbiran Anwar Ibrahim ni terbaik semenjak merdeka. Tentu orang gelak. Orang gelak. Tapi saudara tahu tak benda ni kenapa jadi? Kerana penderhakaan kerajaan secara sengaja membekalkan maklumat yang salah kepada yang di-Pertuan Agong untuk berucap. Saudara, mereka dah ada perancangan, mereka dapat 2/3. Mereka nak pindah perlembagaan, nak cabut kuasa Raja-Raja Melayu. Tapi, dia tak boleh buat tiba-tiba kerana orang Melayu masih ada roh itu. Maka kena asingkan orang Melayu dengan semangat itu. Orang Melayu dibiarkan susah, orang Melayu dibiarkan derita, orang Melayu dihimpit. Kekemat bebas, GISB sampai hari ini jenayah terancang. Mana kepala bapa jenayah terancangnya? Saudara, negara ini mereka sedang nak menukar sejarah. Undang-undang, apa Ustaz, undang-undang perbadaran baru ni? Yura. Saudara tahu tak undang-undang tu diambil daripada Singapura? Saya ketika ngakomeng bawa penasihat-penasihat Singapura, saya dah sebut ini malapetaka kiamat bagi orang Melayu. Saudara, akhirnya 70% persetujuan, okey, hilang kampung Melayu. 70% persetujuan, hilang kampung Melayu. Saudara-saudari yang semati sekalian, ini malapetaka. Mereka cuba menukar sejarah. Hari ini tulang rusuk babi. Apa namanya ni? Sup apa? Saya nama-nama ni. Bakuteh. Bakuteh makanan warisan. Orang tengok kampung warisan mana? Kampung Baru Cina. Saudara sedar atau tak sedar ni? Negara kita bukan sekadar ekonomi dia dah ambil, politik dia dah ambil, sejarah kita pun nak ditukarkan. Saudari yang saya mati sekalian, kerana itu persoalan ni bukan cerita UMNO, Batu Nam, apa semua UMNO cakap dia, bukan. Kita terpaksa bertahalusasi. UMNO pula pandai pakai ayat tu sekarang ni, Tokmat lalat. Tu sebab apa namanya ni, saya nak cakap pasal Tokmat ni, bos debat ada, ini anak angkat Tokmat ni, bekas ketua pemuda UMNO bahagian Seremban. Dulu masa dia dalam UMNO, saya pun baik dengan dia. Tapi dia dalam UMNO, budak-budak UMNO pemarah dia, sebab Tokmat cukup sayang dia. Dia ni satu-satunya pemuda UMNO Seremban ada Lombong Pasir. Pemuda UMNO dalam Negeri Sembilan, ketua pemuda UMNO ada Lombong Pasir. Dan saya perhati perjauhan fire dia, sana sini kan. Tapi tiba-tiba, sahabat, tiba-tiba, ini yang kita kata Allah Maha Kuasa membolak-balikkan hati manusia. Saya pun tak faham. Dah pun jadi kerajaan. Saya bolehlah buka kedai kopi apa semua. Dia tak pernah kontak saya. Dia tak pernah telefon pun tak pernah. Lepas pilihan raya tu senyap. Saya tahu okey lah ni. Bos debat dah menang. Mana UMNO dah boleh bentuk kerajaan. 3 hari lepas Zahid bentuk kerajaan dengan DAP, saudara. Tanpa bagi tahu saya. Saya baca dalam WhatsApp group. Saudara tahu dia tulis apa? Allahu Akbar. Boleh je? Nak pergi tandas. Dia bagi tahu saya. Dia bagi tahu. Saya terbaca dalam WhatsApp group. Semua dijemput dalam sidang media. Bos debat nak masuk PAS. Saya telefon. Saya ingat saya telefon Tun Faisal. Datuk Tun Faisal. Masa tu semua ni ada UMNO lagi. Tun Faisal baru kena pecat. Saya telefon Tun Faisal. Tok, bos debat nak masuk PAS tu. Betul ke dia kata? Sebab perancangan dia masa tu kan nak tunggu dulu pemilihan UMNO kononnya. Kan? Dia kata kau okey dengan dia. Saya kata boleh lah sembang-sembang. Kau telefon bos debat, kau cakap dengan dia tunggu dulu sampai pemilihan UMNO. Nak jatuhkan Zahid itu sasaran. Saya pun telefon. Assalamualaikum, bos debat. Kau nak masuk PAS ke? Dia bukan jawab soalan nak masuk PAS tu. Dia maki berkilo Zahid. Dah terus maki Zahid. Saya kata okey tak apalah. Aku datanglah nanti kat rumah kau buat sidang media. Telefon balik Tun Faisal. Tun, sebelum aku kena maki, lebih baik aku tak cakap apa yang kau suruh aku cakap. Sebab dia suruh maki Zahid 1 kilo. Kan? Dan ni, akhirnya dia masuk, dia hilang semua.
Sekelip mata, semua kena rentap. Tapi Alhamdulillah, ni saya nak bagi tahu ni yang bersiaran beribu dengar di luar. Kami dibayar, kami tak dibayar. Bos debat ni hilang pendapatan. Ratus ribu tiap-tiap bulan dia hilang. Sekarang dia buat apa? Jual sabun. Tu, saudara. Jual sabun. Saya pun tengok macam mana ni. Kita pun nak bantu. Napas pun cukup-cukup. Kadang-kadang cukup-cukup. Selalu tak cukup. Ya. Ini dia nak pergi ke Sungai Petani, Himpunan TikTokers Utara. Saya telefon bos debat. Bos, pertama sekali ialah kau nak pergi naik apa? Naik kereta dia. Kereta dia kalau saudara tengok, sedih. Jadi lebih baik jangan tengok. Saya kata kau datang rumah aku, kau ambil kereta Hilux aku, kau bawa sabun kau ni, kau jalan. Kan? Tu kan siapa nak beli sabun boleh dapat daripada dia. Sabun pula, dia ni jual sabun 10 kilo. Saya pun tengok tu kan. Sabun basuh sampai 10 kilo kan ni nak suruh mandi ke apa kan? Tak pandailah saudara bincang dengan dia kan? Tu, jual sabun tu kan? Tapi naknanya kita bagi tahu apa? Bila Allah dah tetapkan hati, kerana itu kita kena sentiasa berdoa supaya Allah meletakkan kita. Sebab memang betul saudara, suka atau tak suka kan? Imam Mahdi tetap akan baiat. Isa tetap akan turun. Kiamat tetap akan datang. Islam tetap akan menang. Itu skrip yang dah siap. Tapi persoalan dia di mana kita berada bila Dajjal itu datang. Kita lah cakap kan. Baru soal peruntukan kampung apa dia panggil tu? 100,000? Baru Sejati Madani dah goyang. Kan? Baru Dajjal kecil je dah goyang. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kerana itu kita kena betul-betul kali ini satu benda yang kita kena perbetulkan. Daripada sudut rasuah, daripada sudut ekonomi, negara ni dah hilang harap. Di BKL, saudara, di BKL, ini orang Cina. Orang Cina mula marah. Saudara tahu tak orang Cina mula marah pasal rasuah? Saudara tahu atau tidak orang Cina mula banyak mengeluh soal ekonomi? Kan itu teori saya mungkin salah. Tapi nanti Kang Ustaz tegur, tapi pandangan saya mengenali watak-watak dalam kerajaan. Yang sebenarnya secara tiba-tiba Menteri Agama boleh umumkan garis panduan. Dia akan mewujudkan garis panduan itu. Tiba-tiba saya fikir tak, Menteri Agama ni orang buat itu dia tak kisah, orang buat ini dia tak kisah, betul tak? Tiba-tiba dia umum. Saudara, ini wayang sebenarnya. Mereka bukan berhasrat untuk melaksanakan, tetapi mereka nak menjadikan ketakutan. Bila dia umum nak buat, kononnya digambarkan yang bagi liputan ni sok khabar bukan Melayu. Seolah-olah Islam nak menguasai kerajaan. Ada peraturan Islam yang nak dilaksanakan. Maka orang Cina mula takut dan DAP cakap apa? Jangan laksanakan. Dan mereka batalkan benda tu. Akhirnya DAP cakap kepada orang Cina, nampak tak? Kerana itu korang kena sokong DAP. Ekonomi teruk sikit-sikit pun tak apa, lupakan semua. Tapi sokong DAP. Kerana kalau DAP menang, kita boleh kawal benda ini. Islam dibenci, dicipta Islamifobia untuk apa? Untuk kelansungan politik mereka. Dan mereka bukan nak laksanakan, mereka cuma mencetuskan untuk permainan propaganda politik semata-mata. Dan nampak tak Anwar umum supaya tidak ada garis panduan ni di mana? Di Batu Kip, tengah wil-wil. Tengah wil-wil Anwar umum apa? Orang tak payah garis panduan, orang Islam tahu garis panduan, dia betina dengan jantan pun tak kenal. Saudara, punya ketakutan selepas itu. Jakim siap anjur program Tahun Baru Cina. Yang bukan kerja Jakim pun. Jakim siap anjur program Tahun Baru Cina. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Di BKL, terbukti kertas terdedah. Hilang duit lebih daripada 10 juta. Artis yang dilantik oleh Anwar Ibrahim, yang Anwar letak artis tu sebagai ahli majlis lah kiranya. Dia di BKL ni dia lembaga pengarah. Avlin Shauki. Memang buat studio. Saudara tahu buat studio, tanya-tanya orang. Aku pun ada studio 300 pun tak habis.
Dia buat studio, tanya-tanya orang, berapa harga studio? 7 juta. Berapa nak buat video 3-4 siri? 3 juta. Lebih daripada 10 juta. Bila didedahkan benda itu, saudara tahu tak Zaraki cakap apa? Tak apa, di BKL siasat diri sendiri dulu, siasatan dalaman, nanti bagi tahu kita keputusan dia. Kalau memang ada rasuah, bagi tahu, kita masuk ke dalam. Maka di BKL pun siasat, dia kata, alah, tata kelola je lemah, bukan rasuah. Oh, kerana itu kita takkan siasat di BKL. Sabah. Memang ganap dah, ada video, ada apa. Pun, SPRM halalkan. Kan itu, saudara, saya bagi tahu. Yang paling saya marah apa dia? Ni, saya bukan cakap kosong. Saya buat laporan ni, tanda tangan. Ketua pegawai penyiasat SPRM pada 28 hari bulan 11 tahun 2024. Saya serahkan apa? Saya serahkan keseluruhan surat dan maklumat. Apa yang berlaku, saudara, tahu atau tidak? Ni ahli parlimen, saudara, yang ustaz kempen tu. Saya malu betul. Saya ni orang bersatu, so. Kan? Ketua bahagian bersatu. Tapi saya malu perangai orang macam ni. Kan? Saya tahu atau tidak? Soal dia ni, pada tahun 2010, saya nak cerita latar belakang sikit. Kalau saudara cari, ni keratan akhbar, dalam internet ada. Anwar dedah ahli UMNO dapat projek 2 bilion. Disember 10, 2010. Ni. Saudara tahu apa berlaku? Ketika ni, siapa punya yang siapkan kenyataan media Anwar yang bagi semua dokumen? Ni budak dia. Saya dulu memang ketua Kupai. Tahu Kupai? Kumpulan Penjilat Anwar Ibrahim. So, saya siapkan dokumen. Apa dokumen ni? Dokumen ni, saudara, 2010. Tender makanan tentera. Gahmata, sajian Gahmata yang dapat kontrak Sabah, Sarawak, Labuan 800 juta. GPB Corporation 300 juta Pantai Timur. Komatra di utara Perlis sampai ke utara Perak 600 juta. Semua ni 2 bilion. Siapa dapat kontrak tu? Abu Hussein lah. Tahun 2010. Dan Anwar surah maki dia, kalau dalam surat khabar ni, surat khabar, bukan sidang media. Kalau sidang media 3 hari. Ini dia 3 helai. Anwar surah maki. Ini baru kasut, saudara. Kemudian, dia ada beberapa kes, mula goyang, kes anak dia apa semua. Tapi soal dia ialah, Anwar menghidu benda ini. Bila Anwar hidu benda ini, Anwar telah pujuk dia dan lantik dia sebagai pengerusi jawatan kuasa jawatan kuasa kos dan sara hidup, NAKOL. Ni yang malapetaka satu negara ni punca Bukit Kantang lah. Malapetaka seluruh negara ni Bukit Kantang lah. Tapi saudara tahu, bila dia dilantik ni, apa dia buat? Dia telah mempromosikan perniagaan dia, bawa masuk semua kroni dia, termasuk antara yang saya pernah dedah, saya hantar ke SPRM, ialah berkenaan dengan beras Darul Rizwan yang diproses dan dibungkus oleh Syed Afif dan Sharifah Alia, 2 ekor anak dia. Dia guna kedudukan tu. Maknanya Anwar tahu, ini Barwa memang boleh kena beli, senang kita bagi dia. Dan dia bertindak akhirnya, setelah dia perform, menjadi penjilat yang terbaik, dia telah menunjuk jalan untuk menawan lagi kawan-kawan yang lain. Dan apabila saudara tahu tak apa bayaran dia? Saudara, konsesi penyediaan bekalan penyajian makanan bermasak dan penyelenggaraan 75 kem tentera zon tengah dan selatan. Kontrak telah dibagi, malah dengan persetujuan melibatkan yang di-Pertuan Agong sendiri lobby dia. Sudah tahu siapa pendapat? Disaji daripada Felda. Okeylah, walaupun dia tak ada tender terbuka, tapi JLC dapat. Saya, more or less, saya ada pertimbangan. Walaupun saya tak bersetuju. Tapi saudara tahu apa yang dapat, saudara? Anwar telah panggil melalui Datuk Wira Farhas Salvador. Satu mesyuarat melibatkan Datuk Seri Salahuddin Al-Ayubi. Satu mesyuarat dengan Fauzan
Fauzan dan Farhash ni orang budak Anwar. Samsul Azri, KSN pun terlibat. Dan saudara tahu siapa yang terlibat? Azam Baki juga terlibat. Saudara, daripada disaji, mereka pindah akhirnya atas nama Azam Baki cakap pindah macam ni tak boleh. Kekal nama disaji, bagi disaji komisen, tetapi ran dan hak milik semuanya mesti Syed Abu Hussein punya syarikat Komatra. Saya detail semua. Dan harga dinaikkan. Tahu tak berapa harga menterdarah jaga 6 orang ini? Tahu tak berapa harga dia? RM366,000 satu hari selama 15 tahun. RM366,000. Saudara, alasan dia lompat sebab apa? Nak jaga kawasan. Saya tanya, berapa ramai orang dibantu di sini? Saudara tahu tak berapa bilion dia menterdarah hasil daripada dia menjual dan bergadai maruah? Hasil mengkhianati. Saudara, ini manusia jumpa, ludahkan muka dia. 3. Untuk ini saja. Saya tak cerita beras, jawatan dalam nakol apa semua ni. Saya bercerita ini saja. 366,000, saudara. Kenapa? Membawa lagi 5 ekor. Dia dapat. Dan saya tak bercakap saja. Saya hantar semua dokumen kepada SPRM Azam Baki. Dan saya tanya Azam Baki, saya ada minit mesyuarat tersebut pun. Bagaimana Azam Baki sendiri mengkhianati dengan melakukan benda ini. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian. Negara ini sedang dihalakan dengan keadaan yang sangat-sangat salah. Itu belum saya bercerita soal saya buat laporan polis. Saya dedahkan sendiri, saudara. Apa yang berlaku? Saya ada tiket. KSU Kementerian Kesihatan Malaysia. Ketua Pengarah Kesihatan. 4 orang pegawai. Pergi melancong mewah ke England, London dan Paris. Dan dibayar oleh syarikat yang sedang berurus niaga dengan Kementerian Kesihatan. Akhirnya, saudara, siapa pergi hospital bulan-bulan ambil ubat? Angkat tangan. Ada ramai kan? Betul ke tidak? Tapi tak mengakulah bulan-bulan ambil ubat kan? Jujur, bagi tahu kawan sebelah bahawa sekarang ini tak ada lagi bekalan ubat sebulan-sebulan. Bekalan ubat sebulan 2 kali atau seminggu sekali. Betul atau tidak? Doktor tak cukup, misi tak cukup, kaki tangan perubatan dibelasah secukupnya, tukar waktu kerja dengan waktu kerja baru, sistem perubatan hancur. Kenapa? Kerana rasuah-rasuah sebegitu ini sedang membiak. Tapi macam mana tak berlaku? Sebab Perdana Menteri pun akhirnya mengaku dalam parlimen, dia pun terbang dengan duit syarikat swasta. Saudara, ekonomi teruk, rasuah teruk, semua benda teruk. Tapi saya bawa balik ujung hujah awal saya. Negara ni sedang digampas, saudara. Orang Melayu dah tak ada. Jangan sembang orang Melayu sudut ekonomi. Ini negara-negara Melayu. Pergi tengok 10 yang tertinggi. 10 yang terkaya. Jangan tengok 10 terkaya. Secara statistik DOSEM yang terbaru, di Kuala Lumpur, orang Melayu bukan majoriti dah. Di Kuala Lumpur, DOSEM, statistik bancian yang terbaru, orang Melayu bukan majoriti dah. Saudara, politik DAP batuk, yang lain, wakil rakyat Melayu Islam dalam jadi menteri dalam kabinet demam. DAP batuk, demam. Politik orang Melayu hilang. Hari ini mereka akan terus mencabut akar desa. Saya mohon untuk ini menjadi satu kewajipan. Bukan isu politik semata-mata. Keluarlah. Bangkitlah. Gunakan segala macam usaha.
Saya mohon, sebahagian besar daripada saya syarah ini ada dalam Facebook saya. Dia orang kata, kenapa ceramah ni saya nak jawab. TikTok mengumumkan Malaysia merupakan negara paling banyak dalam dunia kerajaan arahkan supaya padam akaun. Saya ni dah tak ada TikTok lama, saya tak aktif TikTok lama. Sudah tahu kenapa? Macam pakai Pampers. Malam ni nak live, 3 akaun lebur. Tengah live, bertukar akaun. Jadi orang lain rakam, sialah ucapan saya. Facebook saya, mula seminggu dah. Orang cari tak jumpa, cari tak jumpa. Tak lalu dekat timeline dia kata. Saya mohon, berapa ribu yang mendengar ni. Pergi balik cari. Cari CHE, jarak GUBARD. Tolong follow. Tolong follow. Dan saya dedah, saya bercakap soal fakta, soal dokumen. Kenalah tangkap sehari 2, tak apa. Dan saya bagi tahu, hari ni, siapa dah bila dedah itu, saudara tolong share. Belum pernah ada orang kena tangkap sebab share. Tapi kalau berani, cut and paste, salin balik. Nanti kita jumpa di dalam sana. Kadang-kadang sunyi, nak berkawan juga. Tapi kalau tak berapa berani, share. Biar, sebar. Hari ni semua orang dapat risalah pluralisme. Dapat kan? Siapa tak dapat, minta dengan bos debat. Saya dah kata, untung jual sabun sikit-sikit, tolong print. Ada risalah, tolong sebarkan. Photostat banyak, tunjukkan betul-betul. Dan saya bagi tahu, semua pendedahan saya, insya-Allah bulan depan, saya akan bukukan. Kan? Baru dedah, kena lock up. Kalau buku, kena sosma kot. Tapi doakan saya. Orang tanya, Cikgu Bat takut. Saya ada isteri, saya ada bini, saya ada anak. Cikgu Bat letih, saya manusia. Tapi saya tak boleh bayangkan satu masa nanti, ketika saya tak mampu untuk bergerak, anak saya nak cucu saya nak tukar agama. Saya tak boleh bayangkan satu ketika nanti, ketika saya tidak boleh bergerak, sakit terlantar, saya dapat lihat depan mata, Islam tak ada nilai, Melayu tak ada harga. Biarlah, kalau takdir Allah, tercabut nyawa pun kerana berlawan, kita reda. Doakan saya, doakan keluarga saya. Saudara, teguhkan hati, teguhkan perjuangan ini. Kan? Kita sedang berjuang melawan satu benda perjuangan kemerdekaan negara yang jauh lebih besar. Selamatkan tanah air ini. Kita bukan musuh pada Cina. Kita bukan musuh pada India. Kepada orang bukan Melayu, kena faham. We are strongly believe kontrak sosial merupakan kunci kestabilan negara ini. Yang itu yang kita harus pertahankan. DAP, warisan PAP. Mereka cuba mengucang-acihkan negara ini dengan memadamkan kontrak sosial dan menjadikan Malaysia ini negara sekular sepenuhnya. Sekian saja saudara. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allah. Takbir.